Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke siri webinar Guru Perpustakaan dan Media Negeri Kedah tahun 2020. InsyaAllah kita akan bersiaran lebih kurang beberapa minit saja lagi. Untuk makluman semua, siri webinar ini diadakan sempena bulan kempen Gerakan Membaca dan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berlangsung sekarang. Semua guru dialu-alukan menyertai webinar ini. Sebelum memulakan siri, saya bacakan dahulu tata cara semasa anda berada di dalam talian webinar. Terima kasih kerana menyertai sesi ini. Pastikan anda berada di dalam sesi ini sehingga selesai. Webinar ini layak direkodkan dalam sistem SPL KPM di bahagian pembelajaran kendiri. Panduan dan link kehadiran akan diberi oleh pihak urustia dari masa ke semasa. Jika peserta ada soalan yang ingin diajukan, boleh menggunakan link soalan yang diberi dari masa ke semasa sepanjang sesi webinar berlangsung. Soalan akan dipilih secara rawak dan dikemukakan kepada panel di hujung sesi webinar. Untuk maklumat penonton, sesi ini direkodkan dan anda boleh melihat semula sesi ini di saluran channel YouTube ASTP Kedah. Anda dimohon tidak berkongsikan pautan link kehadiran di tempat lain bersama kita menjaga integriti profesionalisme guru. Sebelum kita memulakan sesi ini, marilah sama-sama kita membaca doa bagi memberkati majlis dan semoga wabak COVID-19 yang melanda negara kita ini dapat pulih dengan segera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi ini, saya Cikgu Amir Hamzah bin Adnan, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk selaku teknikal, dan Puan Nur Rawaidah Rahmat, Guru Perpustakaan dan Media, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk selaku moderator pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Puan Moderator. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih teknikal Cikgu Amir Hamzah, rakan sekerja Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk. Tahniah juga diucapkan kepada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP JPN Kedah atas penganjuran sesi webinar Guru Perpustakaan dan Media Negeri Kedah untuk tahun 2020.
Selamat datang saya ucapkan kepada semua GPM dan guru-guru lain yang bertugas di negeri Kedah maupun dari negeri-negeri lain yang sedang menonton webinar kita pada petang ini melalui live streaming Google Meet. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi menonton sesi pada hari ini. Okey, sebelum kita memulakan sesi pada petang ini, saya tunjukkan dahulu langkah-langkah untuk akses ke U-Pustaka melalui portal Digital Learning KPM. Cikgu-cikgu dan murid-murid boleh login ke portal Digital Learning KPM menggunakan ID MOE Digital Learning KPM masing-masing. Kemudian, langkah kedua boleh pilih sama ada menu murid ataupun guru. Setelah dipilih, untuk paparan menu murid akan kelihatan simbol globe untuk bagi pusat sumber di mana murid perlu klik ikon globe tersebut untuk akses ke portal U-Pustaka. Manakala bagi paparan guru pula akan keluar ikon manusia sedang membaca surat khabar. Jadi cikgu-cikgu boleh klik ikon tersebut untuk akses ke portal U-Pustaka. Okey, tanpa melengahkan masa, sesi seterusnya adalah perkongsian ilmu berkaitan perpustakaan digital U-Pustaka yang akan disampaikan oleh Encik Yazid Ibrahim, penolong pengarah kanan bahagian rangkaian sistem perpustakaan negara Malaysia. Sebelum beliau mulakan sesi beliau, saya bacakan dahulu biodata ringkas beliau. Encik Yazid Ibrahim berasal daripada Kulai, Johor. Melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda, pengajian maklumat Universiti Teknologi Mara dan seterusnya menyambung pengajian dalam bidang sarjana pengurusan maklumat di Universiti Malaya. Antara pencapaian yang telah beliau perolehi adalah pertama, penceramah literasi maklumat dan media, penceramah U-Pustaka, mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2019. Beliau juga merupakan speaker World Library and Information Conference di Poland dan juga speaker Congress of Southeast Asia Librarians di Myanmar. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Yazid untuk memulakan sesi beliau. Dipersilakan Encik Yazid. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Moderator Cikgu Rawaidah dan juga kepada moderator yang lain dan juga untuk Cikgu Amir Hamzah dan juga kepada guru-guru perpustakaan media negeri Kedah dan mungkin juga yang berada di luar negeri Kedah juga. Saya ucapkan selamat berpuasa. Saya rasa masih tak terlambat lagi untuk ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah kerana sudi menjemput saya untuk memberi taklimat secara ringkas penggunaan U-Pustaka. Dan saya rasa ini adalah satu inisiatif yang bagus yang datang daripada Jabatan Pendidikan Kedah, di mana kami di Pustakaan Negara memang mengharapkan kerjasama seperti ini. Kerjasama seperti ini untuk kita sama-sama untuk Pustakaan Negara berpromosi penggunaan U-Pustaka dengan lebih luas lagi. Okey, tuan-tuan dan puan, pertama sekali sebelum saya menerangkan apa itu U-Pustaka, saya nak memperkenalkan sedikit latar belakang U-Pustaka. Okey, mungkin ada di antara tuan-tuan perempuan masih tak pernah lagi mendengar apa itu U-Pustaka ataupun perempuan mungkin ada yang pernah guna U-Pustaka. Jadi terlebih dahulu saya nak perkenalkan dulu latar belakang U-Pustaka. Okey, ini U-Pustaka dia punya slogan iaitu Access for All untuk merayakan maklumat. Okey, asal U-Pustaka ini adalah inisiatif daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SMM di bawah projek Jalur Lebar Negara yang dimulakan pada tahun 2010. Dan U-Pustaka ini kalau perempuan dia menyediakan dua perkhidmatan iaitu
pinjaman buku daripada koleksi 12 konsorsium perpustakaan yang boleh di mana ahli pustaka boleh meminjam buku fizikal secara dalam talian daripada 12 perpustakaan. Nanti saya sebutkanlah itu perpustakaan tersebut. Yang kedua adalah pinjaman ataupun bacaan bahan digital dalam bentuk e-book, e-majalah, e-surat khabar, e-journal dan lain. Yang itu pun saya akan terangkan lebih lanjut kemudian. Okey, ini adalah konsep pustaka. Konsep pustaka adalah menyediakan akses ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa sepadan masa dan lokasi. Maksudnya di mana? Maksudnya pustaka ini untuk sesiapa sahaja rakyat Malaysia. Daripada umur, daripada mereka start membaca sampailah ke warga emas, semua ada dalam itu, semua kandungan itu untuk mereka. Dan yang lebih istimewanya pustaka ni boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Boleh akses guna desktop, laptop, boleh akses guna tab, boleh akses guna handphone dan sebagainya. Okey. Pustaka ini adalah untuk menggalakkan pengalaman pembelajaran sepanjang hayat serta pembangunan sektor ekonomi. Ini yang paling menarik pasal pustaka. Sebab tak ada alasan sekarang ni kita tak boleh nak belajar. Contohnya belajar masak sekarang ni. So sekarang dengan adanya pustaka ni, perempuan boleh baca majalah masakan, boleh baca buku masakan untuk belajar masak dan sebagainya. Begitu juga lah dengan yang lain. Okay? Dan apabila kalau perempuan dah pandai masak, dah boleh niaga, orang suka, dah boleh jual apa yang kita buat. Itu istimewanya pustaka ni. Dia menggalakkan selain pada kita belajar, dia menggalakkan kita juga untuk lebih berdikari dari segi ekonomi. Kemudian yang istimewa juga pustaka ni ialah dia perkhidmatan diberi secara percuma kepada rakyat Malaysia. Tak ada bayaran langsung. Dan dikabarkan Malaysia adalah antara negara yang kedua yang memberikan akses percuma kepada negara, pada rakyat. Nampak tak kesungguhan kerajaan kita untuk memajukan rakyat, untuk menjadi rakyat yang bermaklumat, rakyat masyarakat bermaklumat. Kemudian access for all untuk semua rakyat Malaysia, maksudnya dekat sini tak ada diskriminasi. Tak ada diskriminasi daripada cara pendidikan, cara kehidupan sebagainya. Siapa sahaja boleh guna pustaka secara percuma. Dan kemudian dia boleh diakses menggunakan program media penyampaian maklumat. Ini konsep perkhidmatan pustaka, dia adalah untuk pengguna. Okey, pengguna ni siapa sajalah rakyat Malaysia, tak kira di mana anda berada. Okey, kemudian yang penting pengguna itu kena daftar dulu jadi ahli. Kalau tak daftar jadi ahli, maka dia tak boleh guna perkhidmatan yang ada dalam pustaka. Kemudian pustaka ni, kalau perempuan boleh pinjam buku fizikal secara online ataupun pinjam buku digital secara dalam talian. Itu dua konsep pinjam buku fizikal secara dalam talian ataupun baca bahan digital secara dalam talian. Okey. Kemudian bagi untuk buku yang dipinjam secara dalam talian, buku digital, kita akan proses permohonan tu lah. Okey, tuan perempuan perlu mohon dan pustaka konsorsium akan proses. Kemudian bila buku itu boleh dipinjam, pustaka akan postkan kepada tuan perempuan melalui perkhidmatan Pos Malaysia. Dan yang istimewanya dihantar ke rumah ataupun di alamat di mana tuan perempuan beri dalam pustaka tu. Alamat rumah pun boleh, pejabat pun boleh, di mana saja pun boleh. Okey, jangan dalam muka sudah ada ya. Nanti Pos Malaysia tak dapat nak cari. Okey. Ini dia 8 perpustakaan rintis. Yang ni awal kita ada 2 fasa perpustakaan pustaka. Fasa yang pertama terdiri daripada 8 perpustakaan rintis yang terdiri daripada Pustakaan Negara, Pustakaan Negeri Sarawak, Pustakaan Intan, Pustakaan Awam Negeri Pahang, Pustakaan Ondeh Selangor, Pustakaan Awam Negeri Sembilan, Pustakaan Kuala Lumpur dan juga Pustakaan Negeri Sabah. Ini yang fasa pertama. Dan 4 lagi pada fasa yang kedua iaitu Pustakaan Awam Melaka, Perbadanan Pustakaan Awam Terengganu, Perbadanan Pustakaan Awam Kedah, Perbadanan Pustakaan Awam Perlis. Maksudnya dekat sini,
tuan-tuan perempuan boleh pinjam daripada mana-mana 12 perpustakaan ni tanpa ada masalah. Walaupun tuan-tuan perempuan duduk di Kedah, tuan-tuan perempuan boleh pinjam buku di Terengganu, boleh pinjam buku di Kuala Lumpur, boleh pinjam buku di Perlis. Dan buku-buku tu dihantar kepada tuan-tuan perempuan melalui perkhidmatan pos Malaysia. Okey. Ini polisi perkhidmatan pinjaman U-Pustaka. Cara membuat pinjaman adalah melalui portal U-Pustaka saja ataupun datang ke perpustakaan konsortium. Ni 12 tadi perpustakaan tu. Itu dua cara ya. Melalui portal ataupun datang ke perpustakaan konsortium sebanyak 12 perpustakaan yang saya sebutkan tadi. Jumlah berada boleh pinjam adalah 3 buah buku, tempoh pinjaman 1 bulan, pembaharuan sekali saja. Maksudnya kat sini lepas pinjam, tuan-tuan perempuan boleh pinjam lagi, boleh perbaharui lagi sebulan. Maksudnya boleh pinjam 2 bulan. Setakat itu saja. Tak boleh lebih daripada 2 bulan. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan ada pinjam buku melalui pustaka, ada banyak cara nak pulangkan buku melalui kaunter pustaka pun boleh ataupun melalui hemat pos laju. Sekiranya tuan memilih option 2 hala. Nanti saya terangkan apa itu option 2 hala. Ataupun boleh pulangkan di boot drop. Boot drop ni ada di semua pustakaan konsortium. Ataupun kalau perempuan berada di Kuala Lumpur, boleh pergi ke Ion Jaya Jasko Keramat, Pusat Kejiranan Pesik 16 Putrajaya. Dan juga kalau di Negeri Sembilan ada di Pustakaan Orang Cawangan Jelebu, di Selangor ada Pustakaan Daerah Ulangan, di Kuala Lumpur ada Pustakaan Kuala Lumpur Cawangan Taman Tun dan Pustakaan Daerah Gombak. Kalau di Sabah ada di Miri dan juga ada di Penampang. Ini antara boot drop di mana tuan-tuan boleh pulangkan buku tersebut selain dipulangkan di kaunter. Okey. Tapi kalau tuan-tuan kalau hilangkan bahan, hilangkan buku, ada kena denda ya, iaitu harga asal buku campur kos pemosesan dan denda lewat pulangan 20. Maksudnya kat sini kalau harga buku tu RM20, campur kos pemosesan RM20, campur denda lewat pulangan RM20. Jadi sebut sekali tuan-tuan kena bayar sebanyak RM60. Itu charge kalau buku tu hilang lah ya. Ini adalah charge pengantaran pos laju, okey, oleh Pos Malaysia. Kalau tuan-tuan tengok kat sini ada 3 jenis Yang pertama dalam Semenanjung. Dalam Semenanjung maksudnya Kedah dengan Kuala Lumpur, Kedah dengan Johor, Kedah dengan Perlis. Okey, yang kedua ialah dalam Sabah Sarawak, maksudnya antara Sabah lah, maksudnya Miri ke Kuching, Kuching ke Sibu ataupun Sabah KK ke Tawau, Tawau ke Sandakan. Dan yang ketiga adalah antara Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Itu maksudnya KL ke Sabah, KL ke Sarawak ataupun Sabah ke Sarawak ataupun Sabah ke Kuala Lumpur. Jadi dia punya charge ni berbeza ya tuan-tuan puan. Kalau sehala dalam Semenanjung adalah RM4, dalam 2 hala RM7. Dalam Sabah Sarawak, sama juga sehala RM4, 2 hala RM7. Manakala antara Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak adalah RM11 untuk sehala dan 2 hala adalah RM19. Jadi tuan-tuan boleh pilih nak same day delivery ataupun next day delivery. Boleh pilih juga. Nak dihantar pada hari yang sama ataupun untuk keesokan harinya. Boleh pilih, tak ada masalah. Okey. Pinjaman buku melalui pustaka juga ada juga denda, iaitu tuan-tuan akan dikenakan denda sebanyak RM1 untuk hari pertama dan hari berikutnya dikenakan RM10 sahaja dan maksimum adalah RM20. Maksudnya kalau tuan-tuan tak pulang setahun, 2 tahun pun tetap akan dikenakan RM20. Itu dia lah denda lemak pulang. Okey. Untuk membayar perkhidmatan pos atau membayar denda ada 2 cara ya. Tuan-tuan boleh gunakan PayNet. Okey, boleh gunakan boleh bayar atas talian ataupun boleh bayar di kios ataupun di kaunter perpustakaan konsortium. Di kios tu boleh gunakan
debit ataupun touch and go. Kita boleh guna juga touch and go, tak ada masalah. Ini contoh kios Ini contoh kios perbaguna di mana kios ni selain pada meminjam buku U-Pustaka, saudara perempuan juga boleh buat boleh booking buku dekat sini, boleh bayar denda dekat sini, boleh reload touch and go dekat sini, macam-macam boleh dekat sini. Kios pelbagai guna ni terdapat di semua perpustakaan konsortium. Ada. So jadi tuan perempuan gunakan benda ni untuk menyenangkan lagi tuan puan untuk meminjam buku U-Pustaka nanti. Ini ialah mesin auto sorter di mana buku-buku yang dipulangkan kita akan sort dekat sini lah ikut bidang dia, ikut nombor panggilan ataupun call number dia. Ini antara multiple kios, boot drop, ini yang walk in boot drop, ini drive to boot drops, semua ada kat sini. Saudara perempuan tak payah nak pergi perpustakaan, boleh juga guna walk to boot drop ataupun drive to boot drop. Tapi drive to boot drop ni hanya ada di perpustakaan negara saja. Okey. Itu sedikit mengenai latar belakang U-Pustaka. Sekarang ni saya nak terangkan kepada tuan-tuan perempuan bagaimana untuk mendaftar U-Pustaka. Okay. Pertama kali tuan-tuan perempuan boleh pergi, sebelum tu saya nak beritahu sepanjang PKP ni Pusaka Negara memang giat menjalankan promosi penggunaan U-Pustaka di kalangan rakyat Malaysia sepanjang PKP, di mana bermula daripada 18 hingga sekarang lebih daripada 22,000 rakyat Malaysia telah mendaftar sebagai ahli U-Pustaka. Jadi kami rasa ini satu perkembangan yang baguslah. Maksudnya rakyat Malaysia ni masih lagi minat membaca, terutama bahan-bahan elektronik, di mana sampai kadang-kadang ada buku koleksi kami punya bahan digital tu habis dipinjam. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sokongan. Jadi pertama sekali tuan perempuan untuk menggunakan U-Pustaka, tuan perempuan perlu type www.ulibrary- www.u-library.gov.my ataupun tuan perempuan juga boleh juga type www.u-pustaka.gov.my pun boleh juga. Okey. Okey, ini dia paparan hadapan portal U-Pustaka. Okey, bila tuan perempuan nampak bila tuan perempuan buka akan nampak ada announcement dekat sini. Lepas tu dekat sini ada maklumat-maklumat terkini yang berkaitan dengan coronavirus, di mana tuan-tuan boleh klik untuk dapatkan maklumat coronavirus. Lepas tu dekat sini ada one search ya. Dekat sini one search maksud dia ada dua jenis, iaitu tuan-tuan boleh cari koleksi daripada 8 pustaka konsortium dan juga daripada pakalan data yang ada dalam U-Pustaka. Manakala untuk U-Pustaka ini adalah koleksi daripada 12 pustaka konsortium saja. Jadi ada dua pilihan bagaimana nak cari bahan. Lepas tu ada promosi-promosi perkhidmatan ataupun promosi-promosi program yang dijalankan di Pusaka Negara dan juga pustaka konsortium lain. Kemudian kat sini tuan-puan akan dapat quick links lah. Kat sini ada webinar, ni ada pakaran data, okay, ada untuk remaja, kanak-kanak. Kalau tak tahu guna U-Pustaka boleh tanya librarian kat sini, khas librarian, ada galeri, ada gambar, ada soalan kat sini, ada e-review, ulasan buku semua boleh baca dekat sini ya. Okey. Itu sedikit gambaran lepas tu ada juga resource sharing dekat sini. Kita ada resource daripada luar negara dan juga resource sumber-sumber dari tempatan. Jadi tuan perempuan boleh klik kat sini untuk dapatkan sumber-sumber ataupun jenis-jenis tempatan yang ada di Malaysia dan juga di luar negara. Jadi
Ini contoh ini contoh jurnal-jurnal luar negara yang dia boleh diakses secara percuma. Begitu juga dengan local content ni. Ini semua adalah jurnal-jurnal ataupun berita-berita yang boleh diakses secara percuma. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okey, bagi tuan-tuan perempuan yang tak pernah daftar lagi U-Pustaka, senang je nak daftar dia. Okey, mula-mula tuan-tuan perempuan boleh klik register dekat sini. Okey, register dekat sini. Okey, dia akan keluar macam ni ya tuan perempuan. So bagaimana nak register? Tuan-tuan klik dulu my card. Sebab U-Pustaka ni kita ada link dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi kalau tuan perempuan masukkan IC, kita boleh tahu nama, alamat dan sebagainya. Okey, jadi klik my card, lepas tu klik register now. Jadi dekat sini tuan perempuan kena masukkan nombor kad pengenalan, kena masukkan nombor nama. Nama ni seperti yang tertera di dalam kad pengenalan ya. Kalau ada bin, kalau ada binti, kalau ada anak lelaki, anak perempuan, anak kepada, kena bubuh. Kalau tuan perempuan tak bubuh, yang tu dia akan tak dapat detect. Jadi ini banyak orang yang confuse jadi kena buat macam tu Dia kat sini pun ada penerangan dia. Please provide your full name as in the my card. Maksudnya kalau ada bin tu bubuh bin. Banyak orang keliru kat sini. Okay. So bila perempuan dah masukkan semua, check account. Kalau dah perempuan dah pernah daftar, U-Pustaka akan beritahu, oh tuan perempuan dah pernah daftar. Kalau tak pernah daftar, dia akan keluar macam ni ya. Dia akan keluar borang macam ni. Jadi dia akan keluar borang macam ni. Okey. Okey, kat sini tuan dan perempuan masukkan IC. Okey, masukkan IC dekat sini. Lepas tu dia akan keluar borang ni. Kalau tak pernah daftar. IC lah. Tarikh lahir, jantina, alamat. Yang bertanda merah tu semua penting memang kena isi. Kalau tak isi nanti dia tak boleh diproses. Okey, kemudian masukkan semua ni. Lepas tu tuan perempuan kena masukkan user ID. Okey, ID pengguna tuan perempuan sendiri. Dia tak boleh lebih daripada 10 aksara. Boleh gabung huruf dan juga nombor dan juga password. Okey, dan juga password. Kalau boleh password ni sama dengan password email lah supaya kita tak lupa. Sebab banyak orang lupa password U-Pustaka. Sebab mungkin sebab tu saya galakkan tuan perempuan kalau boleh biarlah password tu sama dengan password email supaya senang nak ingat. Macam tu. Okey. Itu cara nak daftar. Bila lepas tuan perempuan daftar, klik submit, akan dihantar satu link pengaktifan ke email tuan perempuan. Jadi lepas submit, buka email dan klik link pengaktifan tu di email. Kalau tuan perempuan tak klik email tu, tuan perempuan tak boleh masuk, tak boleh login U-Pustaka. Okey, ingat itu yang paling penting. Jadi ramai orang yang silap, dia tak klik link pengaktifan yang dihantar di email. Kalau tuan perempuan tak boleh, tak dapat tak dapat email, boleh klik ask tu untuk beritahu yang tuan perempuan tak terima lagi link pengaktifan. Okay. Okay, bila tuan perempuan dah klik link pengaktifan di email, so dah boleh login dah, dah boleh datang masuk ke U-Pustaka. Okay, dah boleh datang masuk ke U-Pustaka. So daftarlah kat sini sign in dekat sini, datang masuk kat sini. Ini saya punya. Okay. Sign in. Okey. Sign in dekat sini lah. Okey, bila tuan perempuan dah sign in dekat sini, tuan perempuan akan nampak sebab saya pentadbir so saya ada extra Librarian dashboard. Tapi tuan perempuan akan nampak U-Pustaka member dashboard ataupun dashboard kalian U-Pustaka. So kalau tuan perempuan klik dekat sini, okey, tuan perempuan klik kat sini, kita akan nampak kita punya profile lah kat sini.
apa aktiviti kita dekat sini, kita punya basket kita semua dekat sini. Lepas tu kalau kita ada pinjam buku pun dari melalui post kita boleh track dekat mana dah sampai. Okey. Kalau tuan perempuan kalau nak tukar email ataupun nak tukar nombor telefon ke apa, tuan perempuan boleh pergi dekat edit profile. Okey, edit profile dekat sini. Tuan perempuan boleh tukar prefer language, tukar email, tukar nombor telefon, tukar alamat, okey, dan lain-lain semua boleh tukar, tak ada masalah. Okey, bila dah tukar tu tekan save lah. Okey, tekan save dan rekod baru akan disimpan. Itu dia untuk perempuan edit profile lah. Okey. So dekat sini tu perempuan ada juga tengok my basket. Kalau perempuan ada simpan buku dalam basket boleh tengok dekat sini. Apa dah perempuan simpan. Yang ni yang saya simpan lah. Okey. Saya boleh simpan kat sini. Okey. So nanti lain masa kita boleh rujuk balik buku yang kita simpan ni ataupun buku yang kita nak pinjam ni. Okey. Booking list kalau ada booking. Kalau ada booking. Okey. Macam ni see. Okay, kalau ada buat reservation semua ada dekat sini lah. Bill, kalau ada denda ke apa semua boleh tengok dekat sini ya tuan-tuan. Kalau ada fine ke apa ke boleh tengok dekat sini. Okay, itu sedikit mengenai kita punya account setting ataupun account kita. Pengguna punya dashboard. Lepas tu saya nak tunjukkan bagaimana nak pinjam buku fizikal secara dalam talian ni. Okey, ada dua cara. Tuan-tuan boleh guna dekat sini ataupun tuan-tuan boleh guna dekat one search, dekat search dekat sini. Klik dekat sini pun boleh, cari dekat sini pun boleh juga, sama je. Mana-mana pun boleh. Jadi kat sini kita klik one search. Okey, adakan keluar macam ni. So dia akan ada basic, advanced, browse. Okey, ini cara carian dia. Ada yang asas, lanjutan dan juga guna browse. Okey, sekarang saya nak tunjuk yang cara basic lah. Sekarang ni saya nak tunjukkan tuan-puan macam mana nak pinjam buku fizikal daripada 12 perpustakaan konsortium U-Pustaka. So macam mana? Yang pertama klik U-Pustaka ni dan dia akan senaraikan seluruh konsortium U-Pustaka. So tuan-puan boleh pilih nak pinjam dekat mana. Nak pinjam dekat Pustakaan Negara saja ke pun boleh. Nak pinjam dekat mana, Kedah pun boleh. Tak ada masalah. Jadi sekarang ni saya nak pinjam dekat semua pustakaan. Saya nak tengok koleksi tu dekat seluruh pustakaan. So saya select all. Okey. Lepas tu tuan-puan carilah buku apa yang nak dipinjam. Okey. So contohnya saya sepanjang bulan puasa ni saya nak cari buku pasal puasa lah. Ajakanku berpuasa. Okay. Dan kita tekan search. Okay. Sekejap kita cari sekali lagi. Ni tak mau buka lagi. Tak mau buka lagi. Okey, contohnya macam ni lah ajar anak berpuasa tanpa memaksa. Okey, adalah satu. So macam mana nak tengok buku ni ada dekat mana? Tuan-puan klik ajar anak berpuasa tanpa memaksa.
Okey, dia akan keluar macam ni dan tuan-puan klik more. Okey. So, tuan-puan kita akan nampak buku tu ada dekat mana. Oh, okey, buku tu ada dekat Perpustakaan Negara Malaysia saja. Dekat konstitusi lain tak ada. Okey, jadi kalau tuan-puan berminat nak pinjam buku ni, senang saja check book availability kat sini. Okey, sebab sekarang ni tengah PKP, jadi kita hold dulu semua pinjaman, jadi dikeluar macam ni lah. Tapi kalau nak pinjam buku tu, tuan-puan klik dekat sini, check book availability. So nanti permohonan tu akan dihantar kepada Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Negara Malaysia akan pastikan buku tu ada di rak. Kalau buku tu ada di rak dan boleh dipinjam, Perpustakaan Negara akan balas balik permohonan tuan-puan dan tuan-puan akan dapat notis dekat sini. Dekat sini, dah akan keluar dekat sini, booking list. Dah akan keluar dekat sini. Ni contoh dia. Macam saya ni banyak yang saya cannot fulfill sebab buku tu buku tu dah tak ada ataupun buku tu telah dipinjam oleh orang lain. Jadi dia akan keluar kat sini. Andai kata buku tuan-puan tu berjaya untuk dipinjam, ini dia punya kod dia. Tuan-puan klik kod ni untuk proses peminjaman seterusnya. Dan tuan-puan boleh pinjam, boleh pilih nak datang ke Perpustakaan Negara ataupun melalui pos. Ataupun kalau buku di Perpustakaan Awam Kedah, boleh datang ke Perpustakaan Awam Kedah untuk collect buku ataupun melalui pos. Itu pilihan tuan-puan lah. Okay? Tak ada masalah. Okay? Itu cara nak pinjam buku fizikal secara dalam tiang melalui pustaka. Saya harap tuan-puan semua jelas ya bagaimana nak pinjam buku fizikal secara dalam tiang tu. Okey, mudah saja, tak ada masalah. Cuma mungkin kadang-kadang ada orang lebih prefer untuk pergi ke pustakaan untuk pinjam buku. Tapi kadang-kadang ada juga daripada sahabat Sarawak tu dia nak buku tu sangat dan dia gunakan pos. Jadi insyaAllah kalau guna pos tak ada masalah, memang cepat sampai. Okey, tak ada buku tu hilang dan sebagainya. Setakat ni tak ada pengguna yang hilangkan buku ataupun buku tu tak sampai kepada pengguna ataupun kepada Pustakaan Konsortium. Okey, itu perkhidmatan yang pertama, iaitu perkhidmatan pinjaman buku fizikal secara dalam talian oleh pustaka. Yang kedua yang paling best, yang ni masa PKP memang popular. Okey, memang popular, banyak orang masuk untuk baca buku, untuk baca surat khabar, untuk baca majalah, untuk lihat jurnal, ada buku kanak-kanak, ada buku audio dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting untuk cikgu-cikgu ni ada juga pakaian data untuk UPSR, PT3, SPM dan juga STPN. Nanti saya tunjuk macam mana. Okey, cara untuk akses pakalan data pada tersebut senang saja. Tuan-puan pergi dekat quick links ni. Okey, quick links ni klik ataupun pautan ringkas ataupun pautan cepat, klik dekat online databases ataupun pakalan data. Klik saja dekat situ. Okey, dia akan paparkan semua pakalan data yang ada di pustakaan. Okey, untuk maklumat tuan-puan, Perpustakaan Negara ada menyediakan 20 pakalan data diakses secara percuma, termasuk masa PKP ni ada 12 pakalan data percubaan ataupun trial pakalan data yang diberi secara percuma oleh pembekal pakalan data di Malaysia. Okey, nanti saya tunjukkan apa itu. Okey, so total semua sekali ada lebih kurang 32 pakalan data yang disediakan oleh pustaka, termasuk 12 daripada pakalan data percubaan ataupun trial. Okey, kat sini ada kategori dia tuan-puan. So kalau malah nak tengok semua ataupun contoh kata tuan-puan nak baca e-book saja. Okey, tak ada masalah. Just klik e-books ni ataupun e-buku. Then klik submit. Okey, dan pustaka akan paparkan hanya e-book sahaja. Okey, kat sini e-books ada dekat Overdrive.
ada di Expo Host, ada di Emerald, ada di Elip. Ini yang antara yang popular orang baca buku banyak dekat Elip, IG Library, ada Mason Crest, Buffet, Ogby Buffet ni pun sangat popular. Dia banyak majalah dan juga buku-buku daripada Current Craft. Kalau cikgu-cikgu semua tahu kan, Current Craft ni memang banyak majalah popular, banyak novel popular, memang ada kat dalam Ogby Buffet ni. Memang orang kata memang ramai peminat. Okay, nanti saya tunjuk macam mana nak guna lah. Alchem. Okay, ini semua e-books lah yang kita boleh baca e-book secara percuma. Okay. Pertama sekali saya nak tunjukkan pada cikgu-cikgu semua macam mana nak gunakan Overdrive. Sebelum tu saya nak beritahu kat sini semua ada cara-cara nak guna pakalan data ya. Cikgu-cikgu boleh baca macam mana nak gunakan Overdrive, macam mana nak gunakan Expo Host, macam mana nak gunakan Emerald Publishing. Semua ada cara-cara dekat sini. Ikut saja insya-Allah. Tak ada masalah, memang boleh masuk punya. Okey. Jadi hari ni saya nak terangkan pada cikgu-cikgu bagaimana nak baca e-book. So saya pilih Overdrive lah ya. Overdrive ni antara yang popular lah. Okay. So klik Overdrive. Okay. Sebelum tu saya nak terangkan Overdrive ni dia pun ada apps. So cikgu boleh apps download Overdrive ni dekat Google Play ataupun dekat Google Play ataupun dekat mana tu lagi satu tu Libby, nama dia Libby. Okay, Libby. Boleh download dekat App Store ataupun Google Play. Dua tu boleh. Okay, bila cikgu semua klik Overdrive, dia akan keluar macam ni. Tapi kalau nak baca, kena sign in cikgu sekali lagi. Okay, kena sign in kat sini. Okay, saya sign out dulu lah ya. Okay. Sign in dia senang saja. Okay. Saya log out dulu. Klik lagi sekali lagi. Okay. Okay. Sign in dia senang saja. Cuma klik sign in kat sini. Ingat cikgu kena sign in. Kalau tak sign in tak boleh baca buku. Okay. Ada dua cara bagaimana cikgu nak sign in. Yang pertama ialah gunakan akaun YouPustaka cikgu lah. Okey, yang kedua gunakan library card number. Ini banyak orang keliru. Mana ada library card number saya? Tak apa, jangan bimbang. Okey, saya terangkan dulu macam mana nak guna YouPustaka account. Okey, YouPustaka account tu macam cikgu login YouPustaka lah. Masukkan user ID. Okey, dan juga masukkan password. Okay, lepas tu sign in. Okay, ataupun yang kedua cikgu boleh gunakan library card number. Library card number ni boleh dipilih daripada PNM 001 hingga PNM 999. Semua ni ada dekat sini ya cikgu. Semua ni ada dekat sini. Kita ada letak dekat sini. Okay. Daripada PNM 01, PNM 99 ataupun daripada EB 001 hingga EB 99. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. So kita pergi balik dekat Overdrive. So kita klik library card number. So saya masuk PNM 007 sign in. See, kita dah masuk dah. Okey, maksudnya kat sini bila dah masuk ni cikgu-cikgu dah boleh pinjam buku dekat sini. Okey, dah boleh baca. Okey, macam mana nak baca? Senang saja. Okey, klik je borrow ni. Okey. So buku ni boleh dipinjam selama 7 hari. 7 hari. Dalam masa 7 hari tu kalau cikgu tak pulang dia akan hilang secara automatik. Dan kalau cikgu dah baca tu habis awal, boleh pulang awal. Tak ada masalah. Tapi saya galakkan cikgu pulanglah bila dah baca tu tak payah 7 hari. Bila dah habis baca terus pulangkan. Sebab buku ni nanti mungkin ada orang lain nak baca. Macam buku dekat rak lah. Bila kita pinjam, buku tu tak ada rak. Kat rak kan. Tapi kalau kita pulangkan orang lain tak boleh nak baca. Sama juga dengan Overdrive ni.
selagi cikgu tak pulangkan dalam masa 7 hari, orang lain tak boleh baca buku tersebut. Okay. Jadi klik borrow. Ada dua cara. Kalau tak nak download EPUB e-book, cikgu boleh read in browser. Saya biasa read in browser saja. Tak nak, malah nak download EPUB tu. So kita baca dekat browser saja, ataupun cikgu boleh baca juga dekat handphone gunakan Libby. Sama juga cara dia. Okey, sekarang kita dah boleh baca dah cikgu. Okey. Dah boleh baca dah. Senang je. Nampak? Dah boleh baca. So free je cikgu, buku-buku ni tak ada kena bayar pun. Boleh diakses bila bermasa kalau cikgu tengah tunggu beratur nak masuk pasar ke, sekarang kan kena beratur masuk pasar, ataupun dekat klinik ke, ataupun tengah tunggu bas ke, ataupun tengah tunggu meeting ke, boleh baca cikgu. So tak kira dekat mana-mana je boleh, tak ada alasan orang kata kalau tak baca buku tu kan. Jadi so dah boleh baca macam tu lah. Okay. Lepas tu lagi satu yang istimewanya kat sini pun ada juga buku audio. Okay, kita ada audio books kat sini. Maksudnya audio book kat sini, cikgu kalau malam nak baca, boleh guna audio book ni. Dia akan bacakan untuk kita. Okay. Contohnya kita kliklah newly added video audio books ni. Ini semua audiobooks Okey, kalau malam nak baca, okey, contohnya kita ambil yang ni. Okey, borrow, macam biasa juga borrow. Listen in browser. Okey, boleh ada dua cara juga, download MP3 audiobook ataupun listen in now in browser. So kita klik listen now in browser. Dia akan keluar macam ni. So cikgu klik play. Dengar tak cikgu? Dia akan keluar suara. Lessons and strategies to teach social dia akan baca sikit-sikit. So kalau cikgu malam nak baca ke apa ke, boleh baring atas katil atau boleh baring kat sofa, buku audiobook, jadi relax, enjoy. So dengar je lah. Jangan tertidur sudah ya cikgu. On any given day of the week, faithful congregants are flowing in and out of a quaint church in a small town outside of Chicago. Jadi itu dia. The stairs So orang split kata up tak on ada the alasan lah, entry, tak the way baca a buku trial tu kan, house ataupun does. tak dapat A ilmu few baru, lead semua upstairs macam and cara many more boleh dah guide you sekarang down ni. to the first floor. Okay. You inhale that church smell when you Okay, itu cara dia lah bagaimana nak guna overdrive. Okay, overdrive ni orang kata memang antara yang popular, yang memang banyak orang gunakan overdrive ni. Okay, seterusnya ialah saya nak tunjukkan e-book yang lain ialah yang ni lah Ogbi Buffet ni. Tapi satu masalah Ogbi Buffet ni cikgu-cikgu, dia tak boleh baca dekat desktop, dia kena ataupun dekat komputer, dia kena baca dekat handphone ataupun dekat tab. Okay. Jadi macam mana nak daftar dia, senang saja. Cikgu klik dekat logo Ogbi ni. Okay, mohon dekat sini. Mohon dekat sini cikgu-cikgu masukkan nombor email yang didaftarkan U-Pusaka. Email yang digunakan masa daftar U-Pusaka. Macam contoh email saya macam ni lah, saya daftarkan Pusaka, aktifkan. Bila cikgu klik aktifkan, dia akan keluar macam ni ya. Saya tak boleh tunjuk sebab saya dah daftar, jadi saya tunjukkan PowerPoint dia lah ya. Okay. Okay, bila cikgu dah daftar. Okay. Ini Ogbi ini saya lupa nak tunjuk tadi ni. Ini Ogbi ni, ini antara buku-buku dan juga majalah dan surat khabar yang ada dalam Ogbi. Okay, ada Berita Harian, ada Nuisance Time, ada Metro, ada Sinar Harian, buku-buku pun ada, buku novel seram, novel romantik, semua ada. Okey. Kalau nak baca tu klik dekat buku tu atau surat khabar tu, lepas tu klik read now. Nanti kita boleh baca seterusnya. Okey, lepas cikgu klik
tadi tu cikgu kena masukkan alamat email, lepas tu tekan aktifkan, dia akan keluar macam ni. So cikgu masukkanlah password, ada confirm password. So password ni saya galakkan cikgu gunakan password yang sama dengan Upustaka. Okey, ataupun dekat email sebab senang nak ingat. Okey, lepas tu masukkan nama, kemudian klik register. Okey, bila klik register, satu email pengesahan akan dihantar ke email cikgu. Okey, akan hantar ke email cikgu. So cikgu kena buka email. Ni saya dah buka email, lepas tu kena klik dekat sini. Untuk mengesahkan email anda, sila klik dekat sini. Okey, bila cikgu klik dekat sini, maksudnya cikgu secara sah dah menjadi ahli OB Buffet dan dah boleh guna OB Buffet. So, lepas klik tu cikgu kena download apps OB Buffet. Download apps ya cikgu dekat App Store ataupun dekat Google Play. Okey, dekat App Store ataupun dekat Google Play. So, bila dah download, dia akan keluar macam ni. So, cikgu masukkanlah email cikgu dengan password. Bila dah masukkan, pastikan pergi dekat setting. Pastikan aktif macam ni ya cikgu. Kalau dia tak aktif macam ni, maksudnya cikgu salah daftar. Dan cikgu tak boleh nak akses buku-buku ataupun surat khabar atau majalah yang ada dalam OB Buffet tu. So, pastikan dia aktif macam ni. Payment package, unlimited access to everything, Pusaka Negara Malaysia. Kalau tak ada macam ni, maksudnya cikgu tak boleh akses ataupun cikgu salah daftar. Okay? Tapi biasanya memang boleh. Okay? Kadang-kadang saya tunjuk orang tu boleh email je dan dia boleh buat, tak ada masalah. Okay? Kalau ada bantuan apa-apa, cikgu boleh email dekat sini ya. Boleh call saya ataupun email saya. Kalau ada masalah nak guna apa tu, pakaran data ke apa ke, boleh hubungi saya dan juga Puan Suhaida Muhammad. Okay, itu cara nak guna OB Buffet lah cikgu ya. Itu antara orang kata pakaran data yang popular semasa PKP. Memang banyak orang guna OB Buffet ni. Okay. Selain pada itu, cikgu juga boleh baca buku dekat PNME Lib. Ini pun popular juga PNME Lib ni. Memang banyak orang kata sampai habislah buku dalam ni orang pinjam. Dia pun ada macam-macam juga dekat sini. Tapi yang ni pun kena daftar juga ya cikgu. Itulah saya mula saya nak minta maaf lah. Sebab semua mostly pakaran data kat sini kena daftar sekali lagi. Okay, kena daftar sekali lagi. Ini buku-buku yang ada dekat dalam PNE Lib. Ini pun popular Dia lebih kurang macam OB Buffet tadilah. Banyak buku bahasa Melayu, banyak buku motivasi dan sebagainya. Memang seronok lah kalau baca dekat sini. Okay. Okay. Itu cara untuk baca e-book. Okay. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan untuk tengok majalah pula. Kita pun ada sediakan majalah. So kita klik e-magazine. Okay. Ini semua orang kata pakaran data yang mengandungi majalah. Okay, yang ada majalah dan surat khabar. Okay. Macam Presiden ni dia ada dua. Dia ada majalah dan surat khabar. Zino dia majalah sahaja. Macam OB Buffet ni ada majalah, ada surat khabar dan juga ada buku. Jadi OB Buffet ni saya dah tunjukkan. Saya nak tunjukkan Zino. Okay. Zino ni dia mostly buku majalah luar negara. Antaranya ialah apa tu yang kat sini pun kita kena daftar jugalah. Okay. Klik go to collection. Kita kena login. Okay. Kena cikgu register kat sini dulu. Kalau tak ada account, cikgu kena create account kat sini. Klik create account, lepas tu masukkanlah. Simple saja cikgu, tak ada masalah. Okay, dia tak adalah banyak sangat maklumat yang diperlukan. So bila dah masukkan maklumat, klik create account, lepas tu cikgu dah boleh daftar dah. Cikgu dah boleh login. Macam saya dah daftar, lepas tu okay, saya dah boleh login. Jadi yang bagusnya Zino ni cikgu, kalau dulu macam saya dulu selalu subscribe Reader Digest. So
So kadang-kadang sebulan lebih saya subscribe tiap-tiap bulan. Jadi bila Pusaka Negara perkenalkan YouPustaka ni, lepas tu ada Reader Digest, saya dah tak subscribe Reader Digest. Saya dah boleh turun baca dekat YouPustaka. Maksudnya dekat sini cikgu-cikgu dah jimat. Okey, tak payah beli buku, tak payah beli majalah, tak payah beli surat khabar. Semua dah ada dalam YouPustaka. Jimat tak cikgu? Ataupun edit bukan kalau cikgu nak beli ataupun cikgu nak orang kata kalau tak ada kat dalam ni, cikgu boleh beli dekat lain. Jadi cikgu ada dua alternatif lah. Dan boleh berjimat. Kalau buku tu ada, majalah tu ada dalam YouPustaka tak payah beli. Kalau tak ada dalam YouPustaka barulah cikgu beli. Jadi contoh-contoh majalah luar negara yang popular macam Reader Digest ni dah tak payah beli. Okey? Sebab Pusaka Negara dah adakan. Okey, bila cikgu klik dekat Reader Digest dia akan keluar macam ni. Jadi macam mana nak baca, just klik check out. Okey, lepas tu bila dah klik check out, start reading. Okay, kat slow sikit Ini tengah loading. Okey, selain daripada saya tunjukkan selain daripada Reader Digest, dia ada juga apa tu National Geography. Nampak? Kalau suka majalah fashion ada majalah Vogue, ada Popular Science, ni semua majalah yang mahal-mahal ni cikgu yang orang kata berbelas-belas ringgit. Okey. Banyak lepas tu ada juga majalah lain, ada PC. Ada majalah PC, ada Asian Geographic. Okey. Macam-macam ada kat dalam ni. Kalau suka masak, okey, semua ada. Kalau nak senang, cikgu cekok kat sini. Kalau nak cari buku-buku resepi, cari food on majalah resepi masakan, cari food and cooking. Nampak? Semua ada. Masa-masa PKP ni kan macam-macam orang cuba kan resepi. Ada siapa tak jadilah, apalah. Kalau nak betul-betul jadi, boleh tengok dekat sini. Banyak kat sini boleh cuba resepi baru. Okay. Ni dia cikgu, kita dah boleh baca Reader Digest. Nampak? Senang je. Klik je kat sini. Dah boleh baca Reader Digest. So, dia tak payah beli dah. Reader Digest ni bagus ni untuk kita punya apa tu anak-anak kita, anak muda kita sebab dia very informative. Banyak maklumat dekat dalam ni. Okay. Itu RB Digital lah. Selain daripada tu, cikgu boleh juga baca dekat Press Reader ni. Okay, sebab tu saya nak beritahu yang Zinio ni dia ada apps. App dia nama dia RB Digital. So cikgu-cikgu boleh download dekat App Store ataupun dekat Google Play. Sama macam Overrush tadi di Libby, tapi Zinio dia ada app juga iaitu RB Digital. So yang lain cikgu ni boleh baca So kalau macam Press Reader ni pun cikgu boleh baca kat sini macam mana nak akses. Senang je. Kalau cikgu ikut betul-betul step by step, cikgu boleh buat. Tak ada masalah. Okay. Kemudian yang terakhir ialah sebab masa pun dah terlebih sikit ni, saya nak tunjukkan e-learning yang ni cikgu-cikgu boleh kalau ada cikgu suara rendah, suara menengah, ada anak muda yang ambil UPSR, PT3, SPM, boleh gunakan e-learning ni. Okay. Just klik e-learning, submit. Okay, ni dia. Ini dia e-learning yang ada dalam YouPustaka. Okay. E-learning yang KIS A to Z, full MMark. Dia ada untuk, full MMark dia ada untuk Darjah 5, UPSR, PT3, SPM. Island Ace ni dia ada untuk apa? UPSR, PT3, SPM. So cikgu-cikgu boleh gunakan benda ni di masa PKP ni untuk monitor anak-anak murid cikgu buat kerja di rumah. Jadi okay, saya tunjukkan satu contoh Contohnya yang saya pergi dekat sini lah. Okay, saya contoh Island Ace ni. Okay. Di dekat Island Ace. So cikgu-cikgu boleh pilih setiap modul ni boleh gunakan 100 orang.
Sebab dia ada 100 password. Nampak Daripada 01 hingga 100. Maksudnya UPSR boleh guna 100 orang, PT3 boleh guna 100 orang, SPM Modul boleh gunakan 100 orang dalam satu-satu masa. Maksudnya sekali guna boleh guna 100 orang. So macam ni So macam mana nak log masuk dia, klik log masuk, lepas tu kita masukkan password yang ni. Okey, password yang ni. Okey, password yang ada dekat sini. Okey. So saya masukkan PNM UPSR 27 lah. Okey. So password saya senang saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu login. Sekejapnya. Okey dia. Dah keluar dah ya. So, bila murid-murid kita keluar kat sini, dia akan nampak macam ni lah. Okey. Dia ada skor Bila digunakan password 27 tadi, dia ada skor kat sini. Okey, nampak yang guna password nombor 10, dapat 82, guna password nombor 1, dapat UPSR 17, dapat nombor 1. So, ada dekat sini. Okey. So, dekat sini dia ada beberapa pilihan. Okey, yang pertama ialah kita lihat nota ni. Dia ada dua jenis nota tambahan. So, kalau murid-murid boleh baca nota dulu sebelum jawab soalan. Okey, so UPSR ada 4 subjek kan. So, boleh pilih lah yang mana satu. Contoh nak bahasa Melayu. Dia skrip bahasa Melayu. Lepas tu ada dia punya topik-topik dia. So, boleh pilih juga. Okey, tahun 4, tahun 3, daripada tahun 4 sampai ke tahun 6. Okey, daripada tahun 4 sampai ke tahun 6. So, saya pilih satu contoh iaitu kata nama. Lepas tu boleh baca. Murid-murid boleh baca apa itu kata nama benda hidup, apa itu kata nama benda tak hidup. Semua ada contoh dia, ada contoh ayat, ada tips. Ada kata nama khas, menarik cikgu. Grafik dia pun cantik, warna dia pun cantik. So kalau budak-budak tengok, murid-murid tengok mesti dia suka. Ada orang kata ada motivasi lah untuk baca. Okay. Bila mereka dah baca ni, mereka boleh buat penilaian. Boleh buat praktis lah kat sini. Praktis objektif, praktis subjektif. Okay. Boleh buat ujian, ada kertas ujian, ada penghasilan sekolah dan sebagainya. Okay, kita klik dekat praktis objektif. So, kita ambil bahasa Melayu. So, kita ambil yang pertama tadi, kata nama. Dan klik mula. Jadi, murid-murid boleh jawab dekat sini cikgu. Okey. Okay, boleh jawab kat sini. Saya pangkan je lah Okey, saya nak kasih contoh je. So, murid-murid boleh klik lah jawapan yang mana mereka rasa betul. Okay. Okay. So bila dah jawab semua, klik hantar. Ya. Okay. Dia akan beritahu berapa skor kita. Okay, kat sini ialah skor saya 30% saja. So dia akan beritahu soalan mana yang salah. Okey. Dan bila soalan tu salah, dia akan beritahu jawapan mana yang betul. Macam contoh nombor 10 saya klik salah D, jawapan tu ialah E. Jadi maksudnya kat sini murid-murid tu secara terus boleh tahu apa kesalahan mereka. Jadi tak payah tunggu cikgu nak tengok, cikgu nak periksa ke apa ke, murid-murid dah tahu result mereka sendirilah. Okey. Jadi dekat sini
memang bagus kalau murid-murid praktiskan. Okey, masa PKP ni sebab sekolah pun belum buka kan. Jadi cikgu-cikgu boleh gunakan benda ni untuk pantau anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Okey, banyak lagi cikgu. Dia punya jenis dia ada subjektif pun ada, ujian lisan. Ujian lisan pun ada, kertas ujian pun ada. Ni kertas ujian ni macam betul punya ujian lah. Macam betul-betul orang kata UPSR punya ujian. Kat sini lah. Okay, boleh buat kat sini. Okay. Selain pada Aislian tu, ada juga Quick Emak pun sama lebih kurang, cuma cara nak access dia berbeza. Tapi password dengan ID pengguna dah ada kat sini. Cikgu boleh pilih saja dekat sini. Ini pun 100 pengguna boleh guna dalam satu masa. Okey. Boleh guna yang kat situ. Okay, yang ni Bookflick. Ini adalah trial database sampai bulan 5. Cikgu pun boleh masuk kat sini pun senang juga. Budak-budak pun akan suka. Bookflick ni buku cerita kanak-kanak memang banyak cikgu. Okey, kat dalam tu. Tapi buku bahasa Inggeris lah ya. Buku bahasa Inggeris. Dia tak ada buku dalam bahasa Melayu, Cina ke Tamil, tak ada. Okey. Okey. Itu untuk e-magazine. Yang terakhir sekali ialah saya nak tunjuk e-newspaper. Sorry, e-journal. Ada juga journal cikgu. Kalau cikgu ada yang sambung belajar ke apa ke, tengah buat ijazah sarjana muda ataupun tengah buat master ke, kita juga ada scan journal. Semua ada e-journal. Kalau e-journal ni tak payah daftar cikgu. Cikgu just klik dan dah tahu boleh terus download e-journal ni. Dia tak macam e-book, e-magazine tu semua kena daftar. Tapi yang ni dia tak payah daftar. Okay. Dan dia boleh download juga secara percuma. Okay. Cikgu research and ni. Lepas tu bila dah klik tu. Okay. Macam biasa saya akan klik select all lah. Select all. Lepas tu continue. Lepas tu cikgu carilah apa saja cikgu nak cari dalam kat sini. Okay. So contohnya saya nak cari media teacher. So kita klik search. Okay, ada semua. So yang bagusnya ialah cikgu boleh download dia dalam bentuk PDF full text. Dia percuma so just klik PDF full text ni, cikgu dah boleh download. Nampak? So dah boleh download dekat desktop, dekat laptop pun tu masuk juga dekat pen drive. Okay? Okay. Saya rasa itu saja cikgu. Saya rasa pakalan data lain cikgu boleh explore sendiri. Dia tak susah pun, senang saja. Memang dia orang kata user friendly, tak ada masalah. Jadi kalau siapa-siapa nak guna U-Pusaka ni, kena daftar jadi ahli U-Pusaka terlebih dahulu dan baru mereka boleh gunakan pakalan data tersebut. Kalau mereka tak daftar U-Pusaka, mereka tak boleh. Itu dia keistimewaan U-Pusaka. Di mana pengguna boleh mengakses 13 juta bahan. Okey. Ya, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Yazid, pengkongsian yang sangat menarik. Okey, sementara Cik Yazid kongsi tadi, saya dah kumpulkan ada beberapa soalan yang diberi oleh penonton lah. Cik Yazid bersedia okey, boleh untuk menjawab soalan. Okey, saya dah kumpulkan tadi, masa sangat mencemburui, tak apa saya dah kumpulkan. Okey, soalan yang pertama daripada Puan Ayu daripada Kedah. Dia bertanya, adakah sebarang email boleh digunakan untuk mendaftar di portal U-Pustaka? Ya, boleh. Mana-mana email boleh. Yahoo boleh, Gmail boleh, Hotmail boleh, email rasmi jabatan pun boleh, tak ada masalah. Tapi satunya kalau guna email rasmi jabatan, pastikan pastikan jabatan tu tak suka blok. Sebab ada jabatan yang dia suka blok daripada benda-benda daripada kalau dia rasa curiga macam tu dia blok. Jadi selalu berlaku macam tu.
Tapi saya sarankan, galakkan guna email peribadi macam email ke Gmail, Yahoo, Hotmail, itu lagi senang. Okey. Soalan yang kedua daripada Encik Farizal daripada Selangor. Beliau bertanya, jika tidak menjadi ahli, maksudnya tanpa sebagai ahli e-pustaka, boleh menggunakan perkhidmatan e-resources? Maksudnya saya terus ke portal e-pustaka untuk e-resources. Boleh ke? E-resources. Okey, untuk jadi ahli pustaka, kalau tuan-puan jadi ahli pustaka, boleh pinjam buku fizikal secara percuma dan juga boleh akses semua pakalan data. Kalau tak jadi ahli pustaka, tuan-puan tak boleh pinjam buku fizikal, tak boleh akses pakalan data. Tapi tuan-puan boleh tengoklah yang dekat luar tu saja. Contohnya kalau baca e-resources tu kan, macam ada contoh yang saya share tadi tu, contohnya jurnal-jurnal resources tu, itu boleh lah kalau tak jadi ahli. Tapi kalau nak gunakan pakalan data dan untuk gunakan nak pinjam buku, kena jadi ahli. Itu keistimewaan ahli pustaka. Okey, terima kasih Cik Yazid. Dan soalan yang terakhir dari Puan Suzila daripada Perak. Okey. Adakah notis pinjaman buku dihantar ke email yang didaftar ataupun melalui SMS nombor telefon? Sorry, yang tak dengar yang last tu. Adakah notis pinjaman tu dihantar ke email yang dihantar ataupun SMS melalui nombor telefon? Okey, kita tak ada SMS, semua notification kita hantar menggunakan email yang didaftar. Jadi kena alert selalu dekat email lah. Kita tak ada setakat ni tak ada perkhidmatan SMS lagi. Semua melalui email. Ataupun kadang-kadang kalau ada yang pinjam buku tu, kita pun ada call juga. Mengenai panggilan telefon, tapi SMS memang tak ada. Okey Cik Yazid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Encik Yazid Ibrahim pada hari ini kerana dengan para penonton kami berkaitan ilmu pustaka. Betul. Perkongsian hari ini memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah, amin. Okey. Lepas tu saya nak ucapkan juga sekali lagi kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga kepada cikgu-cikgu yang sudi mendengar taklimat seberlingkas mengenai pustaka ni. Jadi saya harapkan cikgu-cikgu boleh kongsikan ilmu yang cikgu dapat pada hari ini kepada rakan-rakan setugas, kepada anak murid, kepada ahli keluarga. Sebar-sebarkanlah benda ni sebab pustaka ni memang bagus, memang baik. Orang kata lagi-lagi masa-masa PKP ni kan, daripada kita duduk tengok movie ke apa ke, kita selang-selikan dengan membaca buku. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.